Hai murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu di YouTube. Pastikan subscribe. Baik, dalam video ini Cikgu akan bincang tajuk iaitu indeks, search dan logarithm, iaitu salah satu tajuk di mata pelajaran matematik tambahan tingkatan 4. Di antara tiga tajuk ini, so indeks adalah sudah pun murid-murid belajar semasa murid-murid berada di menengah rendah. Manakala search dan juga logarithm adalah dua perkara baru. So sebelum kita belajar kedua-dua yang baru ini, cuba kita ingatkan balik bahagian indeks, asas-asas indeks semasa murid-murid berada di menengah rendah. Mengapa perlu diingatkan balik? Sebab tajuk yang sama, perkara yang sama murid-murid akan belajar, iaitu indeks. Tetapi sekarang soalannya adalah bertaraf matematik tambahan, iaitu kalau dibandingkan apa yang murid belajar semasa menengah rendah, kalau kita bandingkan soalannya di peringkat tingkatan 4 matematik tambahan, ia akan lebih mencabar. Walaupun soalan itu baru dan mencabar, tetapi asas untuk menyelesaikan soalan berkenaan adalah daripada apa yang murid-murid belajar semasa menengah rendah. So sebab itu bukan murid-murid nak belajar satu perkara baru, itu di bawah tajuk indeks, tidak. Benda yang sama, tetapi tahap kesukaran soalan itu adalah lebih mencabar, itu saja. Kalau dulu ianya lebih mudah, sekarang bandingkan dia lebih mencabar. Tapi nak selesaikan soalan yang bentuk baru nampak macam mencabar itu, asasnya adalah berkaitan dengan indeks. So yang ini perlu diingatkan balik murid-murid sekiranya memudahkan. Ini akan memudahkan murid-murid untuk mempelajari ataupun menyelesaikan soalan-soalan indeks dalam mata pelajaran matematik tambahan di tingkatan 4 ini. So kita hanya ulang balik. Selepas kita ulang balik asas-asas indeks ataupun peraturan-peraturan yang diguna pakai dalam indeks, kita akan cuba gunakan apa yang kita ingat balik itu dalam menyelesaikan, kita ada jumlah 7 soalan untuk dibincangkan. So ketujuh contoh soalan yang kita nak bincang ini adalah sama taraf dengan apa yang murid-murid belajar semasa di menengah rendah. So cikgu belum masuk ke tahap soalan tingkatan 4 matematik tambahan. So dalam video ini kita hanya memberi tumpuan untuk mengingatkan balik semua perkara berkaitan dengan indeks. Kita perlukan satu persediaan awal yang cukup bersedia, ataupun kita perlukan satu persediaan yang baik sebelum kita menghadapi ataupun mempelajari soalan-soalan indeks dalam mata pelajaran matematik tambahan. Cikgu ulang. So cikgu hanya ingatkan balik. Perhatikan yang pertama, iaitu A kuasa kosong adalah 1. So sebarang nilai, iaitu kuasanya adalah kosong, nilainya adalah 1. Maksudnya kalau ia adalah 2 kuasa kosong, nilainya adalah 1. Begitu juga 3 kuasa kosong. So maksud di sini sebarang nilai kuasanya adalah kosong, maka nilainya adalah 1. Sekarang untuk kedua. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. A kuasa M juga apabila yang A kuasa M ini kita bawa, kita bawa. Ia akan jadi 1 per A kuasa negatif M. Apabila A kuasa M ini kita bawa,
Okey, kita akan tuliskan 1 per A kuasa negatif M. Boleh? Okey, kita teruskan untuk ketiga. Perhatikan A kuasa M, keseluruhan ini didarabkan dengan M. So maka kita dapati yang ini hubungan adalah darab. Hubungan adalah darab. So maksudnya A M darab N, iaitu A M N. Ini yang ketiga. Okey, keempat, perhatikan di sini ya, kita ada A kuasa M darab B kuasa M. Di sini indeks sama, tapi base-nya adalah berlainan. Ya, perhatikan di sini indeks sama, tapi base-nya adalah berlainan. Okey, so ini adalah sama dengan ya seperti mana yang cikgu tulis di sini, iaitu A dan B didarabkan, kemudian kedua-dua hasil darab itu kita kuasa dengan M. Okey, yang ini adalah yang keempat. Okey, perhatikan yang kelima, iaitu hubungannya adalah bahagi. So A base kuasanya adalah M, kemudian B adalah nombor base dan kuasanya adalah M. So sekarang perhatikan indeksnya, kuasanya. Indeksnya adalah sama, tapi base-nya adalah berlainan. So ini adalah sama dengan A bahagi dengan B, keseluruhan itu ya dengan kuasa M ataupun indeks M. So yang ini adalah 5 yang pertama. So peraturan ini perlu dihafal oleh murid-murid. Peraturan-peraturan yang cikgu maksudkan tadi, cikgu bincangkan tadi, perlu hafal. Ya, masalah dalam penyelesaian soalan indeks adalah kegagalan murid menghafal peraturan-peraturan indeks. Sekiranya murid-murid gagal menghafal peraturan-peraturan ini, apabila sampai peringkat penyelesaian soalan, ya mereka akan menghadapi masalah. So sebab itu cikgu nasihatkan murid-murid perlu ambil inisiatif, pastikan setiap peraturan yang berkaitan dengan indeks dihafal. So cikgu tunjukkan 5 yang terawal. Okey, sekarang kita perhatikan yang berikutnya. Okey, perhatikan yang berikutnya. Okey, di sini perhatikan di sini ya, yang keenam adalah iaitu dalam bentuk punca kuasa. Adalah dalam bentuk punca kuasa. Bagaimana dalam bentuk punca kuasa itu kita boleh tulis dalam bentuk indeks. Okey, perhatikan yang ini adalah punca kuasa M. Ini adalah punca kuasa M. So juga boleh ditulis sebagai dalam bentuk indeks A 1 per M. Okey, perhatikan yang kedua ini. Okey, yang ini adalah punca kuasa, iaitu punca kuasa M. Ini adalah punca kuasa M, dan keseluruhan ini adalah kuasa M. So bagaimana kita nak tulis dalam bentuk indeks? Perhatikan di sini. So biasanya perhatikan dalam punca kuasa ya. Nombor di sini biasanya berada di bawah. Perhatikan di bawah ya. Yang ini adalah punca kuasa. Ini adalah punca kuasa M. So maka dalam indeks M itu berada di bawah. Perhatikan di sini yang ini adalah punca kuasa M. Maka M itu akan berada di bawah. So tak kira apa punca kuasa dan nilainya di sini, pastikan apabila kita tulis dalam indeks, ia berada di bawah, di bahagian pembawah. Denominator. Boleh? Okey, kita teruskan. Perhatikan sekarang yang dua ini, ini adalah yang paling kerap digunakan dalam indeks. Bukan maksud yang ini semua tidak digunakan pakai, tidak. Tetapi yang terakhir dua ini ialah ya famous dalam indeks. Dua ini sangat-sangat kerap digunakan. Ya. Yes, kebanyakan soalan melibatkan indeks ialah melibatkan dua-dua peraturan ini, dan ini sangat-sangat famous. Okey, so pastikan bukan maksud yang lain itu tidak penting, sama penting. Tetapi penggunaannya, okey, dibandingkan yang lain, berbanding dengan dua ini, yang dua ini kerap digunakan dalam penyelesaian. So yang dua ini perhatikan. Bandingkan dengan beza duanya, perhatikan perbezaannya 4 dengan 5 dengan 8 dengan 9 ini. Bandingkan. Okey, bandingkan. Okey. So jangan keliru ya, jangan keliru. So ini lain, ini lain. Okey, di sini base-nya sama.
Di sini adalah base sama, iaitu A indeks N darab A indeks N. Maka dalam darab, kalau base sama, iaitu base sama, hubungan di antara dua ini adalah darab, maka indeks itu mesti ditambah. Okey. Bandingkan dengan 9, iaitu base sama. Perhatikan base sama, indeks di sini adalah N, indeks di sini adalah N. So apabila base sama dan hubungan di antara dua ini adalah bahagi, maka yang indeks ini kita akan tolak. So ada kala yang ini akan ditulis dalam bentuk pecahan, ada kala bentuk bahagi ini akan ditulis dalam bentuk pecahan. So perhatikan di sini hubungan adalah bahagi. Bahagi kita boleh tulis dalam bentuk ini ataupun dalam bentuk ini. Tapi yang penting itu ialah apabila dua base ini sama dan indeks, perhatikan dua ini dibahagi, maka nilai ataupun peraturan mengatakan A indeks itu perlu ditolak. So ini dua sama penting dengan lain, tetapi penggunaannya adalah, kekerapan penggunaannya adalah tinggi. So banyak soalan melibatkan indeks, kita akan guna pakai dua ini lebih kerap dibandingkan dengan yang lain. Tapi cikgu dah kata yang 4 dengan 5 dengan 8 dengan 9 seakan, tapi dua-dua mempunyai maksud yang berbeza. Di sini perhatikan indeks sama tapi base lain. Di sini indeks lain, base sama. So jangan keliru 4, 5 dengan 8, 9. Ini 4 dan 5 berlainan dan 8 dengan 9 berlainan. So ini adalah 9 asas yang perlu murid-murid hafal sebelum berkenalan ataupun menyelesaikan soalan-soalan indeks dalam matematik tambahan. Selepas kita dah kenal semua yang kita akan gunakan dalam indeks, bagaimana kita akan guna pakai yang kita hafal ini ataupun yang kita ketahui ini dalam menyelesaikan soalan. So cikgu harap murid-murid perlu mengambil inisiatif, hafal ke semua ini, wajib, mesti. Kalau anda abaikan ini, nanti apabila nak jawab soalan indeks nanti, murid-murid akan menghadapi masalah. Cikgu dah awal-awal kata, dalam indeks nak menyelesaikan satu masalah ataupun satu soalan, asas ini sangat-sangat penting. So pastikan kesemua asas yang cikgu berikan ini ambil, pastikan murid-murid hafal. Sekarang kita akan guna pakai apa yang kita belajar tadi ataupun apa yang murid-murid ketahui tadi, iaitu berkaitan dengan indeks. Bagaimana kita akan guna pakai dalam menyelesaikan soalan. Di sini cikgu pilih 7 soalan untuk dijawab, semuanya adalah berlainan. Tetapi perhatikan ketiga-tiga contoh yang kita nak bincang ini adalah semasa murid-murid berada di menengah rendah. Soalan-soalan ini adalah di peringkat menengah rendah. Kita akan bincang satu per satu. Kita padamkan. Jangan lupa cikgu padamkan ini dan kita akan bincang satu per satu. Cikgu padamkan. Sekarang cikgu pilih soalan satu untuk dibincang. Soalannya perhatikan, iaitu 27 1/2 per 3. Berapakah nilai ini? Sebab tentukan nilai. Soalannya adalah tentukan nilai. Soalan adalah tentukan nilai. Apakah nilai ini? Di sini bukan kita cuba tekan kalkulator dapat nilai, bukan. Kita boleh gunakan kalkulator dapat nilai ini, tapi bila murid-murid menggunakan kalkulator dan dapatkan nilai ini, maka asas yang kita belajar tadi kita tidak akan guna pakai. So tak adalah maksud membuat soalan ini dengan kalkulator. So tujuan soalan ini ialah untuk mengingatkan
Bagaimana murid-murid boleh menyelesaikan ataupun menentukan nilai untuk soalan yang diberi? Ya, dengan menggunakan asas-asas yang diperkenalkan tadi, bukan dengan menggunakan kalkulator. Kalkulator boleh digunakan apabila diperlukan saja, bukan kesemua soalan itu guna kalkulator. So, di sini kita akan guna kalkulator bila diperlukan sahaja. Okay, yang penting soalan ini perlu diselesaikan dengan menggunakan asas-asas yang kita belajar tadi. Okey, bagaimana? Okay. Kalau kita nak selesaikan soalan ini, perhatikan di sini 27 ini kita perlu tukar kepada bentuk indeks, iaitu satu nombor asas. Dan nombor asas itu perlu didarab berapa kali. So, perhatikan di sini, biasanya untuk 27 adalah 3. So, maksudnya 3 darab 3 darab 3. So, base number adalah 3. Darab 3, 9 darab 3, 27. So, bagaimana kita akan tulis ini ialah 3 kuasa 3. So, yang 27 ini kita perlu tulis dalam bentuk ini. Boleh? Okay, sekarang kita dapati 27 ini adalah 3 kuasa 3. Okey, sekarang yang nombor bercampur ini kita tukarkan kepada pecahan. Okey, kita perlu tukarkan kepada pecahan. So, sekarang perhatikan 3, 5/3. Darab 1 ke 3 tambah 2, 5/3. Okey, sekarang perhatikan di sini. Okey, cuba ingatkan peraturan yang kita guna pakai tadi. Asalnya tak? Ya, iaitu A M kurungan N. Faham tak tadi? Okey, maksud yang ini apa? A M darab N. So, ini yang cikgu maksudkan. So, asas-asas seperti inilah kita perlu guna pakai. Bukan tekan kalkulator dapat jawab. So, tujuan ke-7 soalan ini ialah bagaimana kita akan guna pakai asas-asas yang kita bincangkan dalam menyelesaikan soalan. Okey, sekarang perhatikan, kita dah kenal apakah asas yang kita nak gunakan sekarang. So, di sini dapatlah kita iaitu 3 kuasa 3 darab 5/3. So, kita bahagikan. So, kita akan dapat 3 kuasa 5. Sekarang murid-murid boleh gunakan kalkulator. Okey, 3 kuasa 5 berapa? Boleh, itu murid-murid boleh gunakan kalkulator. So, murid-murid nak tentukan nilai ini, murid-murid boleh gunakan kalkulator. So, kita ada 3 kuasa 5. Okey, 3 kuasa 5. So, adalah kita dapati 243. So, adalah 243. So, 243. So, daripada sini ke sini, murid-murid boleh gunakan kalkulator. Bukan di peringkat awal itu murid-murid. So, kalau gunakan peringkat awal kalkulator, so, soalan ini tidak akan bermakna. Faham? Okey, so sekarang ini ialah cara penyelesaian untuk soalan yang pertama. So, cikgu kata bukan murid-murid tidak boleh gunakan kalkulator, tapi bila perlukan, okey, bukan di awal Okey, perhatikan di sini. So, kita berjaya selesaikan. Dalam penyelesaian itu kita juga mengingatkan balik apa yang murid-murid belajar semasa menengah rendah. Okey, sekarang kita ambil soalan yang kedua. Boleh? Okey, cuba padamkan soalan ini. Okey, sekarang kita pilih soalan kedua. Perhatikan soalan kedua adalah dalam kurungan 0.49 dan yang ini adalah negatif 1/2. Okey, perhatikan ini adalah soalannya. So, sama seperti tadi. Beza kalau tadi ialah nombor bulat, sekarang ialah nombor perpuluhan. Sama juga. So, kalau kita nak selesaikan ini, yang 0.49 ini perlu ditukarkan kepada bentuk indeks dengan memilih satu base. So, biasanya untuk 49 nombornya adalah 7, iaitu 7 darab 7 ataupun
7 kuasa 2. So di sini kita dapati 0,49 adalah 0,7 darab 0,7 ataupun kita dapati 0,7 kuasa 2. Okey, sekarang kita akan gunakan bentuk indeks ini dalam menyelesaikan. Boleh? Okey, cikgu padamkan ini. So sekarang perhatikan yang ini adalah sama dengan 0,7 kuasa 2. Okey, negatif 1/2. Kan tadi kita tahu hubungannya apa? Darabkan tadi ya. Okey, sekarang sama dengan 0,7 2 darab negatif 1/2. Okey, so 2. So yang ini adalah 0,7 negatif 1. Masih ingat tak? Murid-murid, masih ingat? Apakah peraturan yang kita boleh guna pakai di sini? Ya, yaitu ya A kuasa N juga boleh ditulis sebagai ya A kuasa negatif N. Masih ingat tak? Boleh? So ini adalah sama dengan 1/0,7. Ya, negatif ini turun bawah. Ya, apabila negatif ini turun bawah, ia akan jadi 1/0,7. So ini adalah penyelesaian bagi soalan kedua. Okey, perhatikan bagaimana asas. Bukan kita nak belajar bagaimana selesaikan, tidak. Bagaimana dalam penyelesaian itu asas diguna pakai, itu penting. Bukan kita pentingkan jawapan yang kita dapat itu. Dalam proses mendapatkan jawapan itu, bagaimana asas yang kita belajar tadi digunakan dalam setiap situasi. Itu sangat-sangat penting. So bila membuat soalan ini, bahagian di mana asas indeks itu digunakan itu sangat-sangat penting. Okey, yang mana satu sesuai digunakan dengan situasi soalan. Okey, so sekarang cikgu akan bincang soalan ketiga. Perhatikan penyelesaian untuk soalan kedua. Okey, sekarang soalan ketiga. Padam ini. Okey, salin soalan ketiga. Okey, soalan ketiga ialah 729. Okey, di sini adalah negatif 2/3. Okey, so sekarang sama macam tadi, kita perlu pilih satu nombor. Okey, kita perlu pilih satu nombor di mana kita akan tahu berapa kali kita ulang, kita dapat 729. Di sini murid-murid boleh gunakan kalkulator, tak ada masalah. Okey, so agak-agak berapa nombor dia? Anda boleh gunakan kalkulator untuk menentukan. Okey, so gunakan 9 darab 9 darab 9. Okey, kita dapat 729. Ya, kita dapat. So apabila kita gunakan 9, ya, 9 darab 9 darab 9, so dapat 9 kuasa 3. Okey, so nak tentukan ini, yang ini boleh gunakan kalkulator, tak ada masalah. Tetapi jangan gunakan di peringkat awal penyelesaian. Okey, tekan ini bulat-bulat dalam kalkulator terus dapat jawapan tidak. Itu tidak diterima. Okey, tapi bahagian mana? Iaitu 729 ini kalau nak tukar kepada bentuk indeks itu, ia digalakkan murid-murid boleh gunakan kalkulator. So sekarang kita dapati yang ini adalah 9 kuasa 3 dan yang ini adalah negatif 2/3. Boleh? Okey, sekarang seperti biasa sama juga, iaitu AN kurungan N adalah AN darab N. Kita guna pakai. Okey, cikgu padam. Okey, kita guna pakai peraturan di sini, iaitu 9 darab dengan negatif 2/3. Okey, so 3 dimatikan, akan dapat 9 kuasa negatif 2. Boleh? So yang ini juga boleh, ataupun A kuasa negatif N sama juga dengan A kuasa N. Kita boleh juga faham seperti ini, sama juga. Yang kita belajar ialah AN sama dengan 1/negatif AN. Tapi dengan ini, yang ini pun dua-dua adalah sama. Di sini kita perlu gunakan keadaan ini lebih sesuai. Sama juga, tapi maksud adalah sama saja.
So daripada sini kita dapati yang ini adalah 1/9 kuasa 2, iaitu kita akan dapat 1/80. 1/9 kuasa 2 ialah 81. So sekarang perhatikan jawapan untuk penyelesaian. Okey, so cikgu ulang balik. Ini kalau dimasukkan dalam kalkulator, you akan dapat jawapan 1/81. Bukan tujuan latihan yang kita buat. Tujuan kita ialah bagaimana kita guna pakai asas-asas yang melibatkan indeks semasa murid-murid belajar di menengah rendah dalam menyelesaikan soalan. So, pastikan setiap yang anda buat itu anda gunakan peraturan-peraturan ataupun yang diperkenalkan untuk indeks. Okay, ini adalah penyelesaian untuk contoh soalan yang diberikan. Okey, boleh faham? Okey, ambil masa, ulang beberapa kali jika perlu supaya bukan hafal, jangan hafal, pastikan di situasi ini apakah peraturan indeks kita akan gunakan. Okey, dalam keadaan ini apakah peraturan kita perlu gunakan untuk meneruskan penyelesaian. So itu adalah matlamat utama kita mengulang kaji. Ya, itu adalah tujuan utama kita mengulang kaji sebelum kita mengenali apakah perkara berkenaan dengan indeks yang baru dalam matematik tambahan. Boleh? Okey, sekarang kita ambil satu lagi contoh untuk dibincang. Cikgu padamkan ini. Okey, cikgu salin soalan seterusnya adalah, ya, kita dah 1, 2, 3, kita ambil yang keempat. Perhatikan di sini 2, 5, 6, 3, iaitu indeksnya adalah 3/4. Darab 8 kuasa -1. Okey, bagaimana kita nak selesaikan? Kalau dalam 3 contoh tadi kita ada satu saja nombor, iaitu satu indeks saja. Tapi di sini melibatkan 2 indeks. So apabila melibatkan 2 indeks ini, okey, kalau ataupun jika perlu, murid boleh lakukan berasingan ataupun buat ini dulu. Tak perlu buat sekali, buat ini dulu seperti ini. Buat secara berasingan, buat satu persatu. Okey, cuba kita selesaikan yang ini dulu. Okey, iaitu 2, 5, 6, 3/4. Kita ambil yang ini saja tengok. Okey, sekarang cikgu kata 2, 5, 6 ini apakah base dan ulang berapa kali kita akan dapat 2, 5, 6. Kan cikgu dah kata untuk bahagian ini murid boleh gunakan kalkulator, tak ada masalah. Di sini tengok, okey, apakah nombor base yang sesuai dan ulang berapa kali, you akan dapat 2, 5, 6. Okey, so sekarang perhatikan 4 darab 4 darab 4. Okey, darab 4. Ya, kita dapat. So maksudnya kita ada 4 darab 4 darab 4 darab 4. So 4 kali. So kita dapat 2, 5, 6. So maksud di sini adalah 4 darab 4 darab 4 darab 4. Ya, kita dapat 2, 5, 6. Iaitu 4 kuasa 1, 2, 3, 4. Okey. So sekarang kita dah tukarkan kepada bentuk indeks. So kita guna pakai di sini sekarang. Okey. So cikgu padamkan. So yang ini adalah sama dengan 4 kuasa 4 kurungan 3/4. Boleh? Sekarang kan tadi kita faham. Okey, iaitu kita dapati hubungannya apa? Darab. So adalah sama dengan 4 kuasa 4 darab 3/4. Okey, so kita dapat 4 kuasa 3. Boleh? So cikgu lakukan penyelesaian. So akhirnya cikgu dapat berapa sekarang? 4/3. 4/3. So sekarang apa yang cikgu lakukan sekarang ialah, ya, cikgu akan salin yang ini buat berasingannya. Apa yang cikgu lakukan itu jangan letakkan di bawah soalan. Jangan diletakkan di bawah soalan. Sebaliknya, perkara ini anda boleh lakukan di satu ruang. Yang penting itu jawapan. Tapi
Tetapi langkah kerja dapat ini, iaitu daripada 256 ini nak dapat 4 kuasa 3. Okey? Ya. Itu tunjukkan di kertas jawapan itu, tapi jangan letakkan di bawah ini. So kita dapati 256 tadi berapa? Ya, kita dapat 4 kuasa 3. Okey. Sekarang kita dah, supaya perhatikannya, kita dah ringkaskan, iaitu 253 tadi berapa? 4 kuasa 4. Kemudian kita darabkan, kita dapati 4 kuasa 3. So hasil ini ialah 4 kuasa 3. Okey? Okey, cikgu selesaikan ni. Okey, sekarang kita gabungkan, gandingkan dengan 8 -1. Okey, sekarang perhatikan base-nya 4 dan 8. Kita ada dua base yang berlainan. Satunya ialah 4, satu lagi ialah 8. So agak-agak apakah base number yang sesuai untuk 4 dan 8? Ini semua murid-murid dah belajar semasa menengah rendah. Okey, so di sini murid tidak perlu menghadapi masalah, tidak sepatutnya menghadapi masalah. So untuk 4 dan 8, ya nombornya adalah 2. So 4 adalah 2 darab 2, iaitu 2 kuasa 2. So yang ini adalah 2 kuasa 2. Okey, so untuk 8 pula. So untuk 8 ialah kita dah tentukan base-nya adalah 2. So adalah 2 darab 2, 4 darab 2, 8, iaitu 2 kuasa 3. So sekarang perhatikan, kita berjaya samakan base number. So darabkan 2 kuasa 3, tapi masih ada -1. Okey, perhatikan di sini. Kan? A n darab n, iaitu A n darab n. So 2, 3 darab -1 ialah 2 kuasa -3. Faham? So yang ini adalah 2 kuasa 2 darab 2 kuasa -3. Boleh? Okey, sekarang kita teruskan. Okey, sekarang perhatikan di sini. Perhatikan. Base sama, indeks darab. Kan tadi cikgu terangkan tadi yang 7 dengan 8 itu. So di situ murid-murid belajar A kuasa N darab A kuasa N adalah A kuasa N tambah N. So sebab itu setiap di sini tujuan latihan ialah bagaimana mengenal asas dan bagaimana nak gunakan dalam penyelesaian. Itu adalah sangat-sangat penting. Okey, so ulang semua ini supaya ingatkan balik. Okey, so sekarang kita dah tahu bahawa di sini kita perlu guna pakai. Okey, kita perlu guna pakai 2. Mengikut ni adalah 2 tambah -3. Okey, so sekarang perhatikan sama dengan 2 kuasa -3, 2 tambah -3, -1. Perhatikan yang ini pula. Tadi kan kita bincang tadi, iaitu A negatif N sama dengan 1 per AN. Masih ingat? Sama juga. So di sini kita akan gunakan asas itu, iaitu 1 per 2 kuasa 1. So 2 kuasa 1 berapa? Mestilah 1 per 2. So ini adalah penyelesaian bagi soalan yang keempat. Okey, so ini adalah cara penyelesaian. Okey, pastikan. So cikgu mengambil masa terangkan 1 per 1 supaya cikgu nak murid-murid bersedia sebelum kita mula bincang indeks dalam matematik tambahan. Okey, seterusnya cikgu akan bincangkan soalan ke-5. Okey, padam ini. Okey, kita pilih soalan 5 dan bincang. Okey, kita teruskan. Perhatikan di sini soalan 5 adalah 1, 2, 5. Kuasanya 1 per 2 bahagi dengan 25. Indeksnya ialah negatif 1 per 4. Cikgu ulang kali 1, 2, 5. Keseluruhan ini dikuasa 2 pula.
Ini agak rumit sikit. Okey, semua ini adalah di kuasa 2. Okey, so 125 ya kuasa bahagi 25 bahagian. Perhatikan. Okey, sekarang kita nak selesaikan yang ini pula. Okey, seperti biasa cikgu ambil yang ini dulu. Okey, so 125 1/2. Okey, so 125 125. So semestinya 5 kan? So adalah 5 darab 5 25 darab 5 ya 100. So 5 kuasa 3. So 125 adalah 5 kuasa 3. So yang ini akan jadi 5 kuasa 3 ya 1/2. So yang ini adalah darab. So 5 kuasa 3 darab 1/2, di mana sama dengan 5 kuasa 3/2. Boleh? Okey, sekarang kita dah ambil ini dan buat satu persatu. Kita dapati jawapannya adalah ya 5 2 kuasa 3. Okey, sekarang cikgu padamkan ini. Okey, salin jawapannya iaitu 5 kuasa 3/2. Okey, kita dah selesaikan. Okey, kita ambil 25 pula. Okey, kita ambil yang 25. Okey, cuba kita bincangkan. Okey, 25 negatif 1/4. So 25 ialah 5 darab 5 25, iaitu 5 kuasa 2. So di sini adalah 5 kuasa 2 kurungan negatif 1/4, iaitu 2 adalah 5 kuasa 2 darab negatif 1/4. Pecahan yang boleh diringkaskan, kita ringkaskan 1 2. So di sini kita dapati ianya adalah 5 kuasa, perhatikan ya, kita dah ringkaskan yang menjadi negatif 1/2. Okey, ringkaskannya 4, di sini 2 4, kita ringkaskan, so 5 1/2. Okey, perhatikan sekarang. Okey, untuk ini nilai dia. Boleh? Okey, sekarang kita salin. So bahagi 5 negatif 1/2. Okey, kurungan kuasa 2. Okey, kita selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Boleh? Okey, kalau tadi adalah darab, sekarang adalah melibatkan bahagi. So, perhatikan di sini cikgu yang selesaikan yang dalam kurungan saja sekarang ya. Cikgu selesaikan dalam kurungan 5 3/2 bahagi 5 negatif 1/2. Kan? Asas dia AN bahagi AN. AN bahagi AN maksudnya apa? Ya, AN tolak N asas dia. Kita guna pakai di sini. Tapi janji base sama. Kalau nak kita gunakan peraturan ini, base itu mesti sama. Sangat-sangat penting, base mesti sama. So di sini yang cikgu lakukan yang dalam kurungan, bukan keseluruhannya, dalam kurungan saja. So ini adalah 5 kuasa 3/2 bahagi tolak. Tolak berapa? Negatif 1/2. So yang ini adalah 5. Di sini 3 negatif 3/2 negatif. Jadi positif 1/2. Boleh? Okey, so sekarang perhatikan yang ini adalah 5, dia pembawa sama. So 3 tambah 1 ya 4/2 ringkaskan. So anda akan dapat 5 kuasa 2. So sekarang perhatikan yang dalam kurungan cikgu selesaikan mengikut peraturan-peraturan indeks. Cikgu selesaikan menggunakan peraturan-peraturan indeks, dan jawapan yang cikgu peroleh dalam kurungan saja ialah 5 kuasa 2. Boleh? Okey, sekarang cikgu padamkan. Okey, sekarang yang ini adalah 5 kuasa 2, iaitu penulisan dalam kurungan kuasa 2. Okey, so cikgu padamkan ini. Okey, sekarang fahamkan hubungan di antara 2 dan 2 ini adalah 5 kuasa 2 darab 2, iaitu 5 kuasa 4. 5 kuasa 4. So tekanlah kalkulator berapa jika perlu, tak ada masalah. Sebab di sini masih
Murid-murid boleh gunakan kalkulator. Di sini boleh, bukan awal tadi. Okey, so 5 kuasa 4. So 5 kuasa 4. So kita dapati 625. So kita dapati jawapannya ialah 625. Iaitu kalau tadi 3 berapa? 125 kan? 3 darab 5 darab 5 darab 5. 125. So darab dengan 5. Okey, so 5, 25, 10, 12, 1, 5, 6. So kalau begini ambillah masa boleh, tapi ambil masa buang kan. So kita tak nak buang masa. So di mana kita boleh guna pakai kalkulator, kita guna pakai kalkulator. Okey, tak perlu gunakan begini. Okey. So bukan pada peringkat awal itu guna kalkulator, itu tidak boleh. Okey, di sini ya dalam keadaan ini boleh. Okey, ini tak ada masalah, ini dibenarkan. Okey, so kalau boleh buat begini tapi ia akan membuang masa. So ini adalah penyelesaian untuk soalan yang kelima. So kita ada 2 lagi untuk dibincang. Okey, so cikgu harap murid-murid kalau rasa letih, okey, ambil break, kemudian sambung balik. Ataupun kalau rasa you terus, okey, satu sesi video yang panjang, kalau you tak boleh memberikan tumpuan, okey, ambil break. Okey. Okey, so lepas you rasa dah selesa, dah boleh buat tumpuan, okey, sambung balik apa yang ya terdapat dalam video itu. Kalau ini bukan cikgu nasihatkan bila tengok video untuk tujuan pembelajaran. Bukan macam tengok video dalam serial. Serial lain, kita tak boleh ambil break. Di sini tumpuan untuk mempelajari satu-satu itu sangat penting. Kalau katakan sesi video ini panjang, jangan paksa diri dari awal sampai akhir, paksa diri tengok. Sebab akhirnya murid-murid tidak akan dapat apa-apa. So, kalau you rasa sesi video ini agak panjang, okey, so dari mula sampai mana you boleh beri tumpuan, okey, lepas itu stop, dapat rehat, kemudian sambung balik bahagian seterusnya. So, dengan buat begini, ya, tujuan sebenar video ini akan dicapai oleh murid-murid. Bukan video ini video berkaitan dengan satu serial, bukan. So, adalah satu perkara berkenaan dengan matematik tambahan. Okay, kalau panjang sangat satu perkara dibincang, letih. Ambil break jika perlu. Kemudian sambung balik. Okey, sekarang cikgu sambung soalan ke-6 dan ke-7. Boleh? Okey, cikgu padam pilih soalan 6 pula sekarang. Okey, sekarang cikgu salin soalan ke-6. So soalan ke-6 adalah okey, 27 Y kurungan negatif 1/3 darab Y 1/3. Okey, so cikgu ulang balik. 27 Y kurungan negatif 1/3 darab. Okey, so ini adalah soalan yang ke-6. Okey, so bagaimana kita nak guna pakai asas indeks di sini? Okey, itu sangat penting. So pertama yang kita nak bincang ialah yang ini pula, yang pertama dalam kurungan. Iaitu tadi kan kita dah bincang A, ya, B kurungan N. Masih ingat tadi sini? A darab B kurungan N. So ini adalah AN darab BN. Ini perhatikan asas dia. Okey, untuk dalam kurungan ini kita perlu ingatkan asas ini. Bagaimana asas ini diguna di sini? Itu sangat-sangat penting. So biasanya murid akan lakukan kesilapan apabila tengok bentuk ini, mereka terus saja tulis 27 Y negatif 1/3. Maksudnya mereka kaitkan yang indeks negatif 1/3 untuk Y saja, mereka lupa untuk 27. Ini adalah kesilapan biasa yang dilakukan. Sebab biasanya contoh-contoh indeks ini jarang menggunakan nombor. Biasanya menggunakan huruf-huruf X, Y, huruf-huruf. So apabila mereka murid-murid ini biasa penggunaan indeks dalam bentuk huruf,
Apabila ia dikaitkan dengan nombor, biasanya dengan huruf, apabila dikaitkan dengan nombor, dalam mentaliti murid-murid itu mereka ingat yang indeks ini untuk huruf saja. Untuk nombor tidak. So ini adalah anggapan yang salah. Okey, anggapan yang salah. Okey, so yang sebenarnya ya peraturan mengatakan tak kiralah nombor ataupun huruf, tak kira. Okey, so yang terdapat dalam ini ia perlu guna pakai indeksnya n. So gunalah peraturan dia. So di sini kita dapati AN darab BN. Faham? Okey. Kita teruskan ya. So sekarang cikgu nak bincangkan yang ini saja. Okey. So sekarang kita bincangkan yang ini saja, iaitu 27Y kurungan negatif 1/3 adalah yang ini untuk 27 dan Y, iaitu 27 kurungan negatif 1/3 darab Y negatif 1/3. Faham? Sekarang kita bincang yang ini saja. Kita bincang satu persatu. Boleh? Okey, cikgu bincang yang ini. Okey, so 27 berapa? Okey, 27. Apakah nombor kita ulang akan dapat 27? Boleh ingat? So biasanya 27 berapa? Ini biasa kan? So 27 adalah 3 darab 3, 9 darab 3, 27, iaitu 3 kuasa 3. So 27 ini adalah 3 kuasa 3. Faham? So sekarang kita dah tahu bahawa yang ini ya, kita ambil yang ini. So adalah 27 negatif 1/3 adalah 3 kuasa 3 kurungan negatif 1/3. Boleh? Apakah hubungan dia? Darab. So yang ini jadi 3 kuasa 3 darab negatif 1/3. So bahagi. So tinggal berapa? 3 kuasa negatif 1. Kan ingat tadi? Okey, A negatif N 1/AN. Ingat tak? So ini jawapan ialah 1/3. Okey, 1/3. Okey, sekarang kita dah selesaikan untuk 27 kuasa negatif 1/3. Berapa jawapan? 1/3. So yang ini akan jadi, yang ini jadi 1/3 darab Y kuasa negatif 1/3. Okey, perhatikan. Ini melibatkan yang ini saja. Boleh? Okay, sekarang cikgu padam. Okey, sekarang kita dah selesaikan ini. Dari sini kita perolehi ianya adalah 1/3 darab Y kuasa negatif 1/3 darab Y kuasa 1/3. Okey, cikgu nak ambil yang ini sekarang, yang ini saja. Okey, bagaimana nak selesaikan? Okey, kita padam. Okey, cikgu nak bincang yang ini sahaja. So di sini adalah Y negatif 1/3 darab Y 1/3. Okey, masih ingat tak peraturan dia? Ya. Iaitu kalau indeks sama, kalau base sama. So maksudnya AN darab AN adalah AN tambah N. Faham? So kita guna pakailah di sini. So Y negatif 1/3 tambah 1/3. So yang ini adalah Y kuasa kosong. Y kuasa kosong berapa? Kan tadi cikgu dah kata awal dan pertama sekali A kuasa kosong sama dengan berapa? Ya, sebarang indeks kosong adalah 1. So jawapan di sini adalah 1. So Y kuasa kosong adalah 1. So apabila kita selesaikan dua ini, kita dapati jawapannya 1. Okey, sekarang kita padamkan ini. Okey, kita padamkan ini. Okey, so kita dapati yang ini hasilnya adalah 1/3 darab. Bila kita selesaikan ini, kita dapati jawapan adalah 1. Kan tadi cikgu dah tunjuk. So jawapan akhir ialah 1/3. Okey, so ini adalah penyelesaian bagi untuk soalan yang ke-6. Okey, so pastikan
Okey, semangat belajar itu tinggi. Dan tadi cikgu kata, bila rasa letih, ambil break, jangan paksa diri. Okey, kemudian bila rasa dah okey, sambung balik. Tapi jangan lupa, jangan tertidur pula. Okey, lepas off itu terus tertidur pula, tidak. Okey, so off atau berhenti kejap untuk ambil rest saja. Ambil rehat. Bila you dari cover dah okey balik, sambung balik. Pastikan setiap satu yang cikgu bincang dalam video ini anda ulang, bukan hafal, memahami supaya persediaan kita cukup rapi sebelum kita mengenal ataupun mempelajari indeks-indeks yang melibatkan matematik tambah. Okey, kita pilih soalan terakhir dan bincang ya. Okey, cikgu padamkan. Okey, cikgu salin soalan terakhir iaitu 7x darab 49x. Okey, so keseluruhan ini ya 1/x. Cikgu ulang balik, 7x darab 49 indeks x keseluruhan. Okey, ini adalah soalan terakhir iaitu soalan 7. Okey, sebelum cikgu teruskan. Okey, so sekarang cikgu nak mula-mula cikgu nak bincangkan yang ini dahulu, 49x. Cikgu nak bincangkan yang ini dulu. So 49x, okey, cikgu ambil 49 dulu. So 49 ya, kita dapati berapa? Ya, 7 darab 7. Kita dapat 7 darab 7. Okey, iaitu 7 kuasa 2. So di sini kita dapati 49 adalah 7 kuasa 2. Okey, x. Okey, apakah hubungan ini? Ialah 7 2 darab x iaitu 7 2x. So yang ini cikgu ambil, cikgu bincangkan, akhirnya kita dapati apa? 7 2x. Boleh? Okey, sekarang cikgu padam ini. So di sini kita dapati yang ini adalah 7x darab dengan 7 2x. Okey, kurungan 1/x. Okey, sekarang kita bincang yang dalam kurungan saja. Kita bincang dalam kurungan saja. So sekarang kita ambil, perhatikan di sini B sama kan indeks berlainan. B sama indeks berlainan, iaitu an darab an, iaitu an tambah. So kita guna pakai asas di sini. Boleh? Cikgu padam asas ini. So didapati dalam kurungan adalah 7x darab ialah tambah 2x keseluruhan didarabkan dengan 1/x. So di sini kita dapati 7x tambah 2x dapat 3x kurungan 1/x. Okey, apakah hubungan di sini? Kita dapati adalah 7 3x darab 1/x. So x dimatikan. Kita dapat 7 kuasa 3. Okey, 7 kuasa 3 berapa? Kita boleh gunakan kalkulator, tak ada masalah. So 7 kuasa 3 ialah 7 kuasa 3. So kita dapat 3/4/3. So kita dapat 3/4/3. Okey. So sekarang perhatikan dalam video ini, mungkin sesi video ini agak panjang ya. Sesi video ini agak panjang sebab cikgu nak buat ulang kaji, mengulang tajuk-tajuk berkenaan dengan indeks daripada menengah rendah. So cikgu perkenalkan asas-asasnya indeks, asas-asas indeks, iaitu murid-murid belajar semasa menengah rendah dan bagaimana ia diguna pakai dalam menyelesaikan soalan. So cikgu perkenalkan, mengingatkan balik asas-asas dan mengingatkan balik bagaimana gunakan asas-asas itu dalam soalan. So sebab itu sesi video ini agak panjang. Seperti cikgu maksudkan tadi, jika sesi ini adalah agak panjang, jangan paksa diri tengok daripada awal sampai akhir sebab akhirnya matlamat ataupun tujuan sebenar tengok video ini tidak akan dicapai. Sekiranya murid-murid merasa letih, ambil rehat. Berhentikan video ini sementara. Ambil rehat.
Selepas anda dah okey balik, okey, sambung balik, dan anda boleh buat perkara ini sehingga anda benar-benar faham tujuan sebenar video ini. Dan maksudnya di akhir video ini murid-murid dapat mengingatkan balik asas-asas indeks yang murid belajar semasa mendengar rendah. So pastikan gunakan video ini sebaik mungkin. Okey, seperti biasa, sekiranya kandungan video yang cikgu berikan ataupun apa yang cikgu bincangkan dalam video ini memberikan apa yang diharapkan oleh murid-murid, iaitu mengenal balik, mengingat balik asas-asas indeks dan penggunaan asas-asas indeks dalam penyelesaian soalan. Okey, ya, letakkan likes untuk cikgu, okey, berikan likes untuk cikgu. Dan pada ruang komen ya video ini, okey, letakkan komen-komen yang membina mengapa video ini sesuai untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 matematik tambahan, okey, yang belajar tajuk indeks, search dan logaritma. So tolong letakkan okey komen-komen yang baik, okey, supaya boleh jadi pilihan video ini, jadi pilihan untuk murid-murid. Okey, jangan lupa, penting ni, jangan lupa tekan bell button ataupun butang loceng supaya anda akan dapat notifikasi video-video cikgu yang lain daripada YouTube. Dan akhir sekali, seperti biasa, cikgu ucapkan terima kasih.